don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Datuk Seri Zahid Hamidi ketika berucap di Konvensyen Kerajaan Perpaduan Negeri Perak. Sebentar saya baca detail sedikit dekat bernama ni. Keikhlasan kerjasama BNPH bawa kerajaan ke mercu kejayaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata keikhlasan kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan telah membawa kerajaan perpaduan ke mercu kejayaan pada ketika ini. Okey, mari kita dengar ucapan beliau. Dia akan ucap komen macam biasa. Salam Malaysia Madani. Saudara pengacara majlis Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat, Menteri Besar Perak, Yang Berhormat Senator Pengurusi PH Negeri, rakan-rakan kepimpinan daripada PH dan BN, saya ingin memberikan penghormatan kepada 3 tokoh Perak yang pernah menjadi Menteri Besar. Kita berikan penghargaan kepada Tan Sri Ramli Ngah Talib. Pada Datuk Seri Nizam, Datuk Seri Diraja Zamri Abdul Kadir, dan rakan-rakan sekalian, saya amat teruja dengan perjumpaan pada petang ini. Kalau inilah semangat yang akan terus diperlihatkan oleh kepimpinan negeri, bahagian-bahagian, kawasan-kawasan dan akar umbi, insya-Allah PRU ke-16, PH dan PN akan menjadi kerajaan semula di negeri Perak, insya-Allah. Dan tentunya kita bukan hanya memberikan pengharapan. Allah Ta'ala telah mentakdirkan divine intervention. Perdana Menteri dari Perak, Timbalan Perdana Menteri daripada Perak. Tetapi kita mahu juga lebih ramai tokoh-tokoh dari Perak yang akan diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini hanya akan berlaku jika kita memperolehi lebih banyak kursi selepas ini. Saya ingin bercakap tentang soal keikhlasan bagaimana pembentukan kerajaan perpaduan kerajaan Madani ini. Sebelum pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat nasional, Perak adalah negeri yang mula-mula membentuk kerajaan perpaduan kerana segala-galanya bermula di negeri Perak. 21 November 2022 adalah tarikh keramat. Cuba kita bayangkan flashback. BN hanya memperoleh 9 kursi ketika itu. PH memperolehi 24 kursi ketika itu. Sepatutnya PH boleh menuntut kursi Menteri Besar Perak. Sepatutnya. Tetapi keikhlasan PH telah memberikan mandat kepada BN untuk menjadi Menteri Besar Perak. Keikhlasan inilah yang mengikat kita hari ini. Keikhlasan politik inilah yang telah membawa kita ke mercu kejayaan setakat ini. Saya sering mengingatkan diri saya untuk memperolehi kejayaan itu sukar, tetapi untuk mempertahankan kejayaan itu lebih sukar. Kini di peringkat nasional kita didokong oleh 153 ahli-ahli parlimen. Dan kita jangan pernah
sentiasa berada dalam zon selesa. Kita mesti mempertahankannya. Dan saya yakin di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dokongan ahli-ahli parlimen ini terus akan bertambah supaya kerajaan Madani terus kukuh di peringkat nasional. Dalam konteks kerajaan negeri Perak juga, biarpun ketika ini PH mempunyai 24 kursi dan BN ada 9 kursi, janganlah tinggalkan kami dengan 9 kursi ini. InsyaAllah di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Syahrani, didukung oleh semangat perpaduan yang kita lihat pada hari ini, Datuk Seri Syahrani, saya yakin bukan 9, tetapi insya-Allah lebih daripada itu akan diperoleh oleh Barisan Nasional. Bila saya bercakap tentang soal keikhlasan, ianya bukan hanya berlaku di negeri Perak. Keikhlasan ini juga berlaku di Pahang. Jumlah kursi yang diperolehi oleh BN dan PN, Perikatan Nasional, sama. Ketika itu, Perikatan Nasional merancang untuk menjadi Menteri Besar. Tetapi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rusdi menjadi Menteri Besar atas dokongan PH Negeri Pahang, atas arahan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika keikhlasan ini kita boleh pertahankan, dan jika di akar umbi kita terus bergerak dan bekerja untuk menentukan bahawa dokongan itu terus kepada kita, dan jangan ada perebutan jawatan-jawatan yang kecil tetapi dianggap besar. Kita adik-beradik, kita bunding elok-elok, insya-Allah Datuk Seri Syahrani akan mempertahankan kerajaan perpaduan ini di negeri Perak. Keikhlasan diikuti dengan perundingan. Dan saya tahu pengurusi PH negeri Perak hanya seorang senator. Tapi Datuk Seri Dr. Mujahid, ingat pesanan abang. Rezeki tidak pernah salah alamat. Asalkan terus, Dr. Mujahid, asalkan terus bercium mulut dengan Syahrani, saya ingat kita pertahankan. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahrani. Pada tahun lalu, Perak telah merekodkan pendapatan yang besar di negeri Perak dan merupakan rekod tertinggi dengan kutipan sebanyak 1.21 bilion ringgit untuk negeri Perak. Ini merupakan pencapaian yang terbaik dan insya-Allah walaupun kutipan sebanyak itu, saya yakin oleh kerana PM datang daripada Perak, maka janganlah biarkan Perak keseorangan untuk terkeal-keal membawa projek pembangunan. Saya tidak ada peruntukan. Namun saya yakin oleh kerana divine intervention telah menentukan bahawa anak Permatang Pauh kini menjadi ahli Parlimen Tambun, banyak lagi projek-projek yang akan dibawa ke negeri Perak demi pembangunan negeri Perak. Saya yakin jika kita memberikan dokongan sepenuhnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tanpa perlu kita minta, beliau tahu bila masa mahu melakukan pengagihan itu untuk negeri Perak. Kita buktikan sekarang dengan memberikan standing ovation kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tonton komen, saya baca detail sedikit. Keikhlasan inilah yang mengikat kita hari ini. Keikhlasan politik inilah yang telah membawa kita ke maju kejayaan setakat ini. Saya sering mengingatkan diri saya untuk memperoleh kejayaan itu sukar, tapi untuk mempertahankan kejayaan itu lebih sukar, katanya semasa berucap pada konferensi kerajaan perpaduan peringkat negeri Perak hari ini. Okay, tuan-tuan, untuk penyokong-penyokong Pakatan Harapan, penyokong Barisan Nasional, kita kena saling hormat menghormati dan bekerjasama untuk melawan PN ni. Okey, mari terus menyokong kerjaan Perpaduan dan PN Ibrahim. Assalamualaikum.